warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita membaca tafsir Al-Azhar surah An-Nisa. Kita masih lagi membaca pada ayat yang ke-34. Laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, hari ini kita lihat pada seterusnya, iaitu bab nusyus. Bab berkenaan dengan nusyus. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Ayat 34. Maka perempuan yang baik ialah yang taat, yang memelihara hal ehwal yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan oleh Allah. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka, maka ajarilah mereka, pukullah mereka, dan memisahlah mereka daripada tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Tetapi jika mereka telah taat kepada kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan buat menyusahkan mereka. Innallaha kana 'aliyan kabira. Sesungguhnya Allah adalah maha tinggi lagi maha besar. Baik, kita lihat tajuk yang seterusnya, iaitu bab nusyus. Nusyus maknanya derhaka seorang isteri kepada suaminya, kita panggil sebagai nusyus. Baik. Berkatalah lanjutan ayat tentang perempuan kalau terjadi sebaliknya. Jadi kita dah baca dah, perempuan yang baik itu disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini, yang taat. Kita baca dulu, yang taat kepada suami dia. Allah Ta'ala sebut fas-salihatu qanitatun. Qanitat maknanya taat. Hafizatul lil ghaib, dan yang memelihara maruahnya bila suami dia tak ada dengan dia, dia jaga. Bima hafizallah, dengan apa-apa yang telah dipelihara oleh Allah kepadanya. Ini ciri-ciri perempuan yang taat. Kemudian selepas Allah Ta'ala sebut tentang taat, maka Allah Ta'ala sebut tentang nusyus, lawan kepada taat. Taat lawan dia ialah nusyus, lari daripada taat.
nama dia nusyuz. Taat bahasa Melayu, bahasa Arab, orang Melayu pun ambil perkataan jadi taat. Nusyuz, perkataan nusyuz dalam bahasa Melayu pun nusyuz juga. Baik. Berkatalah lanjutan ayat tentang perempuan kalau terjadi sebaliknya, lawan kepada taat nusyuz. Maka kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka. Nusyuz maknanya derhaka. Macam dalam kelas kita ni ramai yang tak nusyuz. Dah seorang, tak ada kawan, nak nusyuz dengan siapa? Suami tak ada. Kalau suami dah mati Ustaz, kira nusyuz dah? Tak nusyuz, dah mati. Habis dah, tak ada kaitan dah. Tutup buku dah. Dah lah arwah pesan jangan pergi barakah. Jadi lepas dia mati, makcik datang, barakah tu laku nusyuz. Tak adanya dia balik cekik makcik dah. Dia pun sibuk di alam barzah sana. Maka yang terkena dalam bahasa aslinya ialah nusyuz. Dalam bahasa Melayu tidak patuh, tidak taat, baik kepada Allah ataupun kepada suami sebagai pimpinan. Maka terhadap isteri yang sebegini, buatlah 3 cara. Orang laki-laki kena buat 3 cara supaya isteri ni tak jadi derhaka. Pertama, fa'izuhunna, ajarin, ajar mereka, didik mereka, nasihat mereka, asuh mereka. Dan tanggungjawab suami mendidik isteri, bukan isteri mengajar suami. Ini isteri pula mengajarnya. Abang, abang, abang. Oi. Sampai tingkat 10 dengar. Dia duduk tingkat bawah, menjerit. Kadang-kadang suami duduk di bawah, isteri menjerit dari atas. Abang, jangan lambat. Oi, semua orang jenguk ke tingkap. Sepatutnya suami yang kerja mendidik isterinya. Sekarang isteri pula yang didik. Disuruh duduk, disuruh bentak. Nampaknya tu lah. Suaminya dulu handsome, sekarang rambutnya dah jadi botak. Tanggungjawab dah terbalik tu. Patutnya yang mengajar isteri sembahyang ni suami. Kalau dia tak boleh ajar, dia kena hantar tempat pengajian supaya isteri tadi tak derhaka. Pasal apa isteri derhaka? Pasal ilmu tak ada. Dia tak belajar, dia tak mengaji, dia tak tahu hukum. Dengan sebab tak tahu hukum, dia bantahlah, dia menjerit, dia tonyoh laki dia, terajang laki dia. Dia bukannya ada ilmu, maki laki dia, jantan tak guna. Mai dia belah utara pula, pelak punya laki. Pelak dia kata kat laki dia. Pasal apa? Pasal tak mengajar, tak didik. Tugas suami didik isteri, walaupun isteri itu prof. Suami ni cikgu sekolah, Syahri nama dia. Yang isteri itu prof, tetap cikgu Syahri kena ajar prof isteri dia tu. Allah sebut dalam Quran, ajari mereka, beri mereka petunjuk dan pengajaran. Tunjuk, ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahan dia. Isteri kasar dengan mak, nasihat. Isteri kurang hajar dengan jiran, nasihat. Isteri cakap kasar dengan kita, nasihat. Jangan takut. Masalah dia besar pada saya Ustaz, besar ke dabak macam mana pun dia isteri awak. Yang kamu cari isteri besar berapa? Nak buat macam mana? Dulu kecil, lepas kahwin membuat-buat naiknya Ustaz. Kena ajar. Jadi bila kurang ajar, jadilah krisis.
tak diajar, tak dibentuk, tak dididik. Suami yang baik akan dapat menentu dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari isterinya. Maka sebelum kita jadi cikgu, apa kita buat? Kursus di IPG, dulu maktab, sekarang universiti. Berapa tahun kursus jadi cikgu. Lepas tu barulah dia mengajar anak murid. Maka suami pun macam itu. Sebelum mengajar isteri, dia kena ajar diri dia dulu jadi baik. Kalau tidak, macam mana nak ajar isteri kalau dia tak erti? Macam mana nak jadi cikgu kalau dia tak pandai? Maka cikgu kena pandai dulu supaya anak murid pun pandai. Suami kena betulkan diri suami dulu, barulah dia boleh betulkan isteri dia. Ni semayang pun tak betul, macam mana nak betulkan isteri? Itu yang isteri sekarang tak hormat suami. Dia pun tak betul, bahasa dia. Dia pun tak semayang, dia pun tak baca Yasin. Saya setiap hari baca Yasin. Satu ayat je baca Yasin. Suami saya langsung tak baca, Ustaz. Jadi kalau suami tidak membina kepribadian, macam mana isteri nak menjadi orang yang baik? Maka suami mantapkan dulu, suami tegakkan dulu iman, ilmu, bukan tegakkan badan. Sekarang suami sibuk menegakkan badan, masuk gym siang malam 4 jam, sehari 4 jam, telur saja 40 biji seminggu, ayam 4 ekor sehari. Oi, itu menegakkan badan. Tegakkan ilmu dulu untuk mendidik isteri. Kerana hidupnya biasa senang dengan orang tuanya, lalu kadang-kadang dipandang enteng kepada suaminya. Sebab kadang-kadang dia dengan mak bapak dia jadi manja. Anak perempuan manja dengan mak, ngada-ngada dengan mak. Bila menikah, ngada-ngada dengan laki dia. Dengan pak minta semua bagi, dengan suami minta penyepak dapat dah. Nampak kadang-kadang berbeza. Dengan mak langsung tak pernah buat kerja, mak masak semua. Dia bangun tidur pukul 12 pun kata nak menikah. Maka bila dia kahwin, pukul 12 tengah hari juga dia bangun. Sebab dia dah biasa. Kadang-kadang dengan mak bapak dulu dia bentak-bentak, maka terbawa-bawa lah dia bentak pada suami dia. Mak dia sendiri pun dia tengking, apatah lagi suami dia yang kerja pejabat imigresen tu, lagi dia tengking. Subhanallah. Kemudian diberi hadiah sebuah barang misalnya, dipandang enteng sahaja hadiah itu. Dikatanya bahawa pemberian ayah maknya dulu lebih mahal daripada itu. Suami bagi hadiah ikut kemampuan dia. Suami dia bukannya businessman, beli jam 1,5 juta, duit sepak-sepak ya. Suami dia bukannya orang kaya, makan siakap 1,000 lebih. Suami dia orang biasa-biasa. Bila datang hari jadi, bagilah cincin belah rotan. Bila dapat cincin, isteri komplain, cincin ni je, ini je. Bahasa tu. Mak saya dulu pun bagi rantai, bapak saya dulu pun bagi kereta. Subhanallah. Tambah kalau hadiah dekat dia Quran, lagi dia tak mau. Quran dengan cincin mana mahal? Quran lah mahal. Nilai. Cuba kita kenduri kahwin bagi Quran, pengantin kata apa kau? Quran je. Ingat ke pirate? Tupperware ke? Ini tipuware bagi kita. Kan Tupperware, tipuware. Padahal yang paling mahal ialah Quran. Paling besar sekali, hadiah terindah. Dalamnya terkandung pelbagai ilmu, hikmah, dalamnya petunjuk yang cukup hebat.
maka suami hendaklah, sampai dia berkata, aku tidak bisa memakai kain sekasar ini. Wah, tidak bisa, nampak? Beli kain Georgette, orang nak kain sutra. Beli tudung bawal, orang nak tudung siakap. Dia komplain. Maka suami hendaklah mengajarinya dan menyadarkannya bahawasanya setelah bersuami, haluskah, kasarkah hadiah yang diberi, terima sahajalah dengan baik. Itu kemampuan suami awak. Daripada rumah banglo dengan mak bapak, sekarang pindah rumah teres. Inilah duniaku. Rumah teres duduk kat Taman Jati. Terimalah hakikat. Dulu duduk Meruhai, nikah dengan cikgu, sewa rumah Taman Jati. Kalau tahu tak menikah tak apa, duduk kat Meruhai, boleh main golf. Nak buat macam mana? Itu jodoh awak. Pelan-pelan lah. Mak awak dulu pun tak turun duduk Meruhai, dia duduk Stinghai. Berapa lama kerja baru dapat Meruhai. Asalnya Stinghai. Sting apa? Stinggan. Bukan semua orang duduk Meruhai tu terus duduk Meruhai. Ada hak mula pada rendah. Macam itulah abang pun. Abang ni baru kerja 2 tahun sabang lah sat. Kita sewa sat dulu rumah sini. Ini pun rumah juga. Diterima hakikat. Jangan duk komplain. Syukur banyak-banyak. Kerana apabila seseorang telah bersuami, apabila bercerai dengan suaminya, jika dia pulang kembali pada tanggungan mak bapak, tidaklah lagi akan seperti sewaktu dia masih gadis. Anak perempuan duk dengan mak pak manja. Nak kereta maybe dapat, bangkit tidur lambat, mak tak marah. Kain tak lipat, mak yang lipat. Pendek buasi, mak tu lipat. Anak ni ngadap Korea sambil makan French. Oi. Kemudian nikah dengan Cikgu Syahri. 2 tahun nikah, bercerai. Balik pada rumah mak pak dia. Sekarang balik dalam keadaan status janda. Adakah sama dengan status anak dara? Boleh lagi tak duk tengok Korea, mak duk lipat kain? Boleh lagi tak mak duk ayun baju, dia duk makan French? Boleh tak dia minta lagi ayah nak maybe? Tak sama dah. Paksa kamu bekas isteri orang, kamu dah jadi janda. Jangan duk mengada-ngada macam anak dara lagi. Janda kalau mengada-ngada macam anak dara, manis. Anak dara kalau manis, kalau ngada-ngada manis lagi. Tapi kalau janda ngada-ngada, hai, aduh, kita bunyi aduh bunyi. Anak dara kalau naik motor gedik tak apa lagi lah. Anak dara main janda, apa janda ni nampak ni. Tambah kalau janda tu tua pula, lagi orang lari entah ni. Tu beza tu keadaan dia. Keadaan dia beza. Dia takkan dapat dah layanan macam mak dia layan anak dara dia dulu. Masa anak dara dulu tak ada anak, tapi kalau dah jadi janda, kebetulan ada anak pula, lagi tak sama. Sebab itu seorang perempuan bila jadi isteri, duduk elok-elok, berkeluarga elok-elok. Dia kata dalam beberapa misal yang lain, dia kata yang si suami memberi pengajaran itu tidak boleh bosan, tetapi jangan nyinyir. Suami itu pula dalam nak memberi pendidikan pada isteri, janganlah cepat bosan. Sebab kadang-kadang dia anak dara, dia manja dengan mak dia, pak dia. Kita pergi ambil dia jadi isteri kita. Dengan mak pak dulu dia rajin merajuk. Mak kata sikit tutup pintu, mak kata sikit tutup pintu.
merajuk nak darah. Jadi bila suami kata sikit, dia pun merajuk. Maka suami ni janganlah nyinyir. Lantak kamu lah. Jangan cakap macam itu. Keras kepala batunya perempuan. Jangan cakap macam itu. Teruskanlah didik. Nak didik orang perempuan bukannya susah. Okey. Marah-marah dia, tegur-tegur dia, tarik balik. Tegur dia, puji balik. Tak susah. Okey, tegur dia, lain kali jangan buat macam tu, tak elok. Habis tu abang je elok, abang pun tak elok juga. Mengaku juga macam tu. Jadi harap jangan buat macam tu, tak elok. Masa duduk atas katil, baca handphone, baca Facebook. Jadi sebelum kita pergi kerja, pilah cium dahi dia. Abang pergi dulu, bye bye. Tak apalah. Kayaknya susah. Naik kereta dalam 10 meter, telefon balik. Sekali lagi nak nasi tau, daging salai. Tu dia. Orang perempuan marah-marah orang nak juga daging. Nampak tak? Dia buat lah makcik tu. Dia buat. Itulah dia, nama dia jangan bosan. Jangan sampai naik pukul terajang dia, jangan. Pergi flying kick sama Allah. Tegur-tegur dia, pujuk balik. Kalau tak boleh pujuk dengan makanan, bawa dia berjalan. Pergi Gunung Lang, naik bot. Naik bot pusing. Tak pun pergi Taman Tasik Taiping, sewa bot. Kita kayuh seorang, dia duduk sebelah. Sian kat abang kayuh seorang-seorang bot ni. Lengoh abang ni. Yah kayuh lah sikit. Lama-lama dua-dua kayuh. Itulah cara nak pujuk dia, bukan susah. Tak jalan, kayuh pun tak jalan, pilang kawi, beli ceklat. Kemudian buat-buat sikit macam teraniaya. Loh, lehoi kan siakap kat 2,000. Mesti dia masuk belah kita. Itulah lain kali bodoh, tanya dulu RM2, tanya dulu. Lama-lama sekali dia terkesian kat abang. Itulah cara dia. Orang suami ni jangan jadi tak romantik. Jangan jenis tak peduli. Sebab orang perempuan ni kadang-kadang dia bukan merajuk, kadang-kadang dia buat-buat merajuk supaya orang laki-laki tadi pujuk dia. Jadi bila dia buat-buat merajuk, tengok-tengok kita tak pujuk, menyebai. Jadi gunakanlah kepandaian orang lelaki ni untuk memujuk orang perempuan. Dan orang perempuan pun janganlah duk merajuk tak habis-habis. Kadang-kadang orang tua tu pun hilang sabak dah juga. Hilang sabak lagi, payah juga. Jadi kerana mendiri dan menegakkan ketenteraman sebuah rumah tangga, kadang-kadang meminta waktu berpuluh tahun. Nak bagi aman ni, 5 tahun tak tenteram, dapat anak baru rasa aman. Ada yang tak tenteram 10 tahun, dah 3 anak lah, duk bergaduh lagi. Asal bergaduh, buat balik anak, heret alah anak rumah mak. Duk 2 hari laki heret balik pula. Tahun depan beranak lagi seorang pula. Kadang-kadang nak bagi baik rumah tangga ni berpuluh tahun, maka si suami hendaklah menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana. Tetapi ada lagi cara yang kedua, yang bagi setengah perempuan lebih pahit daripada diajari dengan mulut. Maka nombor 1, tolong ajar. Tolong ajari isteri. Maka kita tak heran sekarang ni bila ada pengajian, orang perempuan yang ramai. Sebab suami suruh pergi. Aku nak ajar, aku tak pandai. Aku nak nasihat, aku tak erti. Pergi belajar. Bab semayang, bab puasa, bab apa semua pergi. Okey? Pergi belajar, pergi belajar. Saya kemarin ada orang datang.
Ya, saya dah orang datang, saya layan je lah. Alhamdulillah, orang ziarah, orang nak tengok saya tak sihat, saya kata sihat lah. Cuma kaki tak sihat, badan tak sihat, muka tak sihat Kak Som. Habis muka jadi lebam kan. Jadi saya tanya dekat dia, abang dari mana? Dia kata dia daripada belah-belah apa, ibu kota. Oh, ada ikut pengajian. Saya tanya, oh saya ikut pengajian, tapi pengajian kami ni aras tinggi punya lah. Oh, dia macam sekolah barakah ni rendah punya kan, kami saya bila dia cakap macam tu malas aku layan, aku suka. Dia boleh kata hak pengajian dia tu pengajian tinggi-tinggi punya lah. Oh, dia macam sekolah ni biasa kan. Yalah, biasa. Oh, dahsyat tuan-tuan. Nah, ada pula pengajian arah tinggi pula. Kita ni arah tadika. Padahal kita mengaji di Al-Barakah ni 16 tahun ni, macam-macam kitab kita mengaji. Ada satu kitab tu saya lupa. Kita mengaji kitab apa, saya lupa Allahumma salli ala Muhammad, lupa. Dia kata, ustaz, kitab ni kami mengaji kat universiti. Saya kata kitab ni paling rendah di Barakah. Ni tara-tara Kak Som duk mengaji dia. Kak Som, Pak Cik, Kak Nak, hak ni, Kak Leha, Kak Timah teksi tu. Timah teksi mengaji kitab ni. Rupanya dia orang mengajar di kuliah dia orang dalam universiti. Itu kadang-kadang orang hak datang jumpa kita ni macam-macam PL. Maka kita dilayan sajalah, hangguk sajalah. Dia datang tu pun bawa 1000 nikmat pada kita dah. Baik. Kemudian ajari isteri supaya isteri tu bijak, pandai, dan dia hormat seorang suami. Jadi kalau seorang isteri duk bantah kita, duk lawan kita, kita yang salah sebab kita tak didik isteri kita dengan baik. Sebab ada suami yang jenis penyengap. Dia suami dapat jadi penyengap macam tu, isteri suka. Saya bukan apa, Ustaz, saya malas bergaduh. Duk diam, isteri jadi kuat lagi beletek. Sebab dia tahu suami dia tak menjawab, sebab dia tahu suami dia tak berani. Suami tak boleh penyengap macam isteri kata apa pun hore-hore, isteri kata apa pun diam. Salah kata salah, betul kata betul. Aku lelaki hang. Ni langsung tak cakap ni, jadi tu yang kena pulas telinga. Jadi ahli mesyuarat tingkap. Ingat cerita Doremi yang mesyuarat tingkap? Pasal langsung tak cakap, je lah ni dengan tompel. Isteri tompel tu pula duduk solek sambil duduk isap rokok, nak cucu api rokok, minta mancing, segenggam mancing dia nyala sekali. Bodoh punya lelaki, bahlul kata dia. Dia katok kepala dia dengan periuk. Ini contoh dalam cerita Doremi. Langsung tak bersuara atas alasan sayang. Tu bukan sayang, nanti naik tojang. Dah lah hang tu tak naik, tak ada tojang. Jenis air tompel tak apa jugalah, dia berani cerai kan. Menyemak sangat, dia cerai bini dia, jadi bujang. Tu yang tubuh kumpulan Doremi tu. Serupa dengan Do pun. Do mati dulu ke Minah mati dulu? Ingat tak tu cerita Doremi tu? Mahmud Jun jadi pak dia. Siapa yang mati dulu? Do ke Minah? Yang Minah tu pula Rohaya Rahman, isteri Rahman B. Yang bini apa nama cikgu tu, isteri Mahmud Jun tu cikgu baru meninggal. Nama apa cikgu tu lupa. Masa-masa Maneh pun dia berlakon, Doremi pun dia berlakon. Baru meninggal cikgu pencen. Cantik isteri pak, cantik isteri aku, dapat duit lagi. Bergaduh Do dengan Minah. Tak apalah Do berani, dia ceraikan isteri dia.
Dia dah merdeka, kata dia. Tumpang kereta lembu, naik kereta lembu India mana tu, balik pi Kuala Lumpur, jumpa dengan hak kecil tu. Nama apa tu? Mi ke apa kan? Minami apa nama. Tapi jenis kita ni, hak jenis tak berani nak buang. Dia makan hati. Sebab tu ramai sakit jantung orang lelaki. Ceman ni, darah tinggi naik, sakit hati, tapi tak berani nak cakap. Sebab tu cakap benda salah, kena cakap salah. Benda betul, kena cakap betul. Tapi dia kata, ustaz, dia kata tak jadi. Saya nasihat pun dia ceramah saya balik. Saya nasihat setengah jam, dia buat kuliah maghrib 2 jam tak. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi cara yang kedua yang bagi setengah perempuan lebih pahit daripada dia ajari. Apa dia? Pisahkanlah mereka daripada tempat tidur. Suami-suami boleh tidur berasing, melawan, tak dengar, langsung tak ada langsung perasaan hormat. Maka Allah ajar suami, kalau dia dah tak mau dengar nasihat, kamu dah minta tolong orang nasihat dia tak jalan, minta Ustazah Hendo nasihat, Ustazah Hendo pun dia sembuh balik, minta Ustaz Ahmad nasihat, tercabut kepiah Ustaz Ahmad. Okey, sudah. Maka minta mak mertua lagi dia tak hormat. Maka kata Allah, jangan buat apa-apa lagi, pisahkan tempat tidur. Wahjuruhunna fil madaji', pisahkan tempat tidur. Kenapa? Kerana bila berpisah tempat tidur terlalu sensitif bagi orang perempuan. Oi, suami ada tapi tak mau tidur sekali, lain rasa. Suami duduk tidur atas sofa, mailah tidur abang oi. Tak mau. Abang nak tidur atas sofa, nak tengok Salah. Salah mana? Mo Salah, Liverpool. Kan nak tengok bola, dia cari tempat tidur lain, tidur bilik asing. Setengah orang perempuan bila bercucu, dia tidur dengan cucu. Laki pula main cari, main lah leha oi. Dia kira dia ni cucu ni, nampak ni. Dia salah pada cucu pula, si perempuan pula yang tak mau tidur. Yang ni hak nak Allah duk ajar ni, kisah tentang isteri nusyus. Jangan marah dia, jangan pukul dia. Ajar dia dengan apa? Dengan berpisah tempat tidur. Pukul 10 malam tak balik lagi. Bila balik? Tu cara telefon laki tu. Bunyi telefon, suami angkat. Hello. Bila balik? Bunyi abang tak balik malam ni. Kenapa tak balik? Balik pun buat apa? Saya duk bergaduh dengan hang. Habis tu saya duduk seorang. Dah itu yang kamu selesa, kamu duduk seorang. Dah lah abang nak tidur. Tidur dengan siapa tu? Hei, abang, letak telefon. Tunggu lagi seminit. Agak-agak dapat nak call lagi. Dapat. Abang nak tunggu siapa tu? Abang ada di rumah, kamu marah-marah. Bila abang tak ada, kamu telefon pula. Sekarang kamu duduk seorang-seorang. Abang balik lambat, kamu marah. Abang tak balik, kamu marah. Abang tak keluar rumah, kamu marah. Sekarang tidur seorang-seorang. Letak telefon lagi. Abang dengan siapa tu? Oh, dia marah. Malah tu agak-agak makcik tu boleh tidur. Kanan kiri kalih, kanan kiri, duduk atas katil, lah tidur bawah katil. Dia susah hati. Yang ni Allah ajar ni. Walaupun bergaduh, dia nak juga laki dia duduk di rumah dia. Itu tabiat orang perempuan. Sebab dia takut lipas.
dia takut lipas, dia takut tikus. Bergaduh-bergaduh pun dia minta laki dia juga selamatkan lipas daripada katil dia, walaupun lipas tu dah mampu ya. Seekor lipas punya paksa habis reset, punya takut ke lipas. Maka orang perempuan ni dia tak boleh, dia nak juga orang jantan tu. Belum masuk lagi pintu kena kocak, nak ketuk pintu dulu. Heboh dia telur intan lah mana, hantu ketuk pintu, tong 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 tong. Siapa dia? Bayangkan kalau dia seorang lelaki tak ada macam. Sebab tu dia perlukan laki-laki, walaupun suami dia tu kecil, kurus, kurus pun tak apa ustaz, boleh tolak dia ke depan. Kalau tak ada laki nak tolak siapa? Kadang-kadang dapat suami halus, naik motor tak nampak laki, nampak bini, punya gemuk bini dia. Tapi kalau sesak-sesak, dia tolak laki dia dulu. Baik, kemudian ada zaman-zamannya bagi seorang perempuan adalah suatu hukuman yang menyedihkan hati kalau si suami menunjukkan marah dengan memisahkan tempat tidur. Ada jenis-jenis macam itu. Macam mana pun dia nak duduk kat sebelah laki dia. Bila laki dia tak balik, laki dia duduk bilik sebelah, laki dia duduk bilik atas, dia rasa lain. Memang kalau pergaulan telah berpuluh tahun, hukuman berpisah tempat tidur tak demikian besar, sebab dah ada anak cucu. Sebab tu tua-tua biasanya orang berpisah tempat tidur. Orang tak heran lah. Macam bayar-bayar kita ni, duduk rumah anak cucu di Putrajaya tu, laki tinggal seorang. Boleh tak? Boleh lah, tak ada apa pun. Ayah tak ikut mak, ayah hang, dia nak ikut apa tu mak. Ayah tak marah, mak mai sini, lagi dia suruh ada. Nampak tak? Gitu juga kalau suami dia pergi, isteri tak mau ikut dah. Tapi kalau muda lagi, jangan buat hai. Kalau muda lagi jangan buat. Memisah tempat tidur kerana menunjukkan hati tidak senang merupakan satu pukulan keras di dalam hati seorang perempuan. Baru 2 tahun nikah dah tak duduk sekali. Oi, lain. Kalau 40 tahun nikah tak tidur tak apa dah. Sekarang pun kita tak tidur sekali. Jadi semok katil. Sekarang ni ramai dah opah-opah makcik-makcik ni tak tidur dengan suami dah, duk tidur dengan cucu. Okey, hak suami ni ikut suka dia, kadang tidur atas kursi malas, kadang duk beli kursi urut, nganga kursi urut tu gegar badan, lelah tidur. Macam opah-opah ni tidur atas sarah jam. Macam kita ni tua-tua ni tak apalah, ni hak kita ni hak muda ni. Dan perempuan kadang-kadang merasa dirinya cantik benar. Dia perasan dia lawa. Dia dibuatnya perangai untuk menguji atau menekan perasaan suaminya. Tu yang bahaya kalau perempuan dia tahu dia lawa, tak pun dia perasan dia lawa, tu bahaya. Tambah-tambah kalau dia isteri orang, ada orang lain mengorak dia, lagi dia bangga. Yang ngorak tu pula anak teruna. Oi, dia pergi kerja tu daring semacam. Dulu baju longgar, sekarang dia ikat bagi ketat. Tak sangka bini orang anak 4, ada anak teruna ngorak lagi. Dia jadi bangga. Ni bahaya. Ataupun perempuan yang perasan dia cantik, maka dia jual mahal kat laki dia. Abang yang duduk pegang-pegang malam ni, pakai krim, nak gatal, takkan tak dirut, tak apa.
Bulan lepas dapat dah, sudah lah. Sudah. Ngangak lagi dia. Bulan lepas dia kata. Jangan kata-kata ni baru duk buat ni, treatment ni. Dia kira treatment muka, treatment sana, treatment sini. Pasal dia perasan dia lawa. Kalau dia tak perasan dia lawa, dia belasah. Ni hak perasan lawa ni. Hak nu kena jaga, hak ni kena jaga. Akhirnya laki dia boleh tengok saja. Yang duk tengok seronok orang lain. Baik. Kemudian kadang-kadang kalau laki-laki itu tak insaf akan tugasnya sebagai pemimpin, datanglah dia mengaki, menyembah kepada isterinya hanya kerana ingin bercumbu-cumbuan. Ajak tidur tak mau, ajak naik ke katil tak mau, tak ada mood. Leha mai lah tidur. No je buat dia. Kalau manja sikit, no. Hak tu manja sikit. Kalau hak jenis garang ni, no. Abang bukan panggil no, abang panggil manja. Laki bodoh. Padahal seorang isteri ni bila suami memanggil, tinggalkan masakan kalau tengah masak. Tu isteri taat. Tengah naik unta pun turun. Kalau suami berkehendak, ni tidak. Lihat, now. Dia maka laki ni pula menyembah-nyembah. Maka pada masa itu rendahlah si lelaki tadi dan mengada-ngadalah si isteri. Sedangkan dia lupa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin pada si perempuan. Tetapi laki-laki yang tahu harga diri berbuat sebalik daripada itu. Dia tak menyembah. Sialah Kak Abah, mailah. Dia tak menyembah. Bila dia panggil no, tidur. No, kata dia. Dia start kereta, dia pergi bilik lain. Tak pun dia naik tangga, pergi naik tingkat atas. Dia kunci pintu. Ini seorang laki-laki. Dia ajar isteri dia, hajar kamu ya, dia hakir kamu ya. Dia kunci pintu, dia tidur bilik lain. Tak pun dia tidur bilik tu, isteri tidur bilik lain. Panggil tak datang. Tahu pula kamu nak tukar baju masuk bilik ni. Ni rumah aku, pergi cari bilik lain. Buka lah pintu, orang nak ambil kain batik. Mu pakailah kain apa pun. Mana ada orang tua ni, woi, buka pintu. Tadi aku panggil kau tak datang. Sekarang aku nak tidur, kau ketuk pintu pula. Dah, tidur kat depan. Ini dia. Islam ajar macam tu, supaya isteri sombong tadi ni sedar diri dia, yang kurang hajar tadi ni sedar diri dia. Maka melihat isteri yang telah mulai nusyush, dialah yang pindah ke kamar lain untuk tidur sendiri. Kerap kali si isteri menjadi hilang sombongnya kerana pengajaran yang demikian. Lalu dia bertanya dalam hatinya, apa benar salah saya? Maka suami saya memisahkan tidur daripada saya. Dia cakap, tak mau tidur, sudah, saya tidur bilik sebelah. Tidurlah seorang, padan muka. Isteri jawab macam tu. Dia tak ketuk pintu, Ustaz. Malam kedua pun macam tu, Ustaz. Malam ketiga pun macam tu, Ustaz. Sampai berapa malam nak berpisah ni, Ustaz? Selagi mana dia belum taat, pisahlah tempat tidur. Walaupun 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Dia bukan suruh pukul, dia tak suruh terajang, dia tak suruh menjerit, dia tak suruh tengking herdik, dia tak suruh siku, flying kick, smackdown, hentak dengan helmet. Dia tak suruh. Allah suruh pisahkan tempat tidur. Berapa lama? Berapa lama? Selagi mana dia tak rujuk untuk taat, selagi mana dia tak kembali untuk taat pada suami dia. Ibnu Abbas
berkata, berpisah seketiduran maksudnya ialah jangan dia disetubuhi, jangan tidur dekat dengannya atau belakangi dia. Waktu sedang tidur, bagi belakang dekat dia, jangan menghadap dia. Itu maksud kata Abdullah bin Abbas. Pertama, jangan bersetubuh dengan dia. Dua, jangan tidur sebelah dia. Kalau terpaksa tidur bilik satu, jom Umar Kasim Selamat tu, bagi belakang kat dia. Dan berkata dia dalam kesempatan yang lain, dikuatkan oleh As-Suddi dan Ad-Dhahak dan Ikrimah, jangan diajak bercakap dan jangan pula ditegur. Dia kata cakap pun tidak, tegur pun jangan. Mana isteri yang kurang ajar dengan lelaki ni? Okey, kamu duduk di bawah suami, kamu kurang ajar dengan suami kamu. Baik, satu hadis yang dirawikan oleh Abu Daud an Muawiyah bin Haidah al-Qushairi annahu qala, ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaihi? Qala an tat'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqbihu. Diriwayatkan daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan, daripada Muawiyah bin Haidah al-Qushairi, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah hak seorang isteri atas suaminya? Artinya, apakah kewajipan kami sebagai suami terhadap isteri kami? Beliau menjawab, jika engkau makan, dia pun hendaklah diberi makan. Dan jikalau engkau membuat pakaian, dia pun hendaklah diberi pakaian. Dan kalau kamu memukul, jangan memukul di mukanya, dan jangan dikatakan dia buruk, dia hodoh, dia jelek. Jadi itu di antara peranan seorang suami ataupun apa yang dikatakan oleh seorang suami kepada isterinya. Pertama, apa dia? Kalau kamu makan, isteri pun kena makan. Maksudnya isteri pun dapat makanan. Siti Aisyah kata, kalau lama tak tidur dengan isteri sangat, ustaz, mesti isteri ingat suami dia mati pucuk ke ustaz? Katanya, iyalah. Macam-macam dia. Aduh. Nombor satu, kalau suami itu makan, isteri pun dapat makan. Nah, ni hak tanggungjawab ataupun hak isteri ni. Jadi kalau abang-abang duduk makan di kedai, wanggil ke, ganja ke, buat balik juga ganja tu dekat isteri. Ni makan nasi ganja, dia seorang makan, isteri tak makan nasi ganja. Apa suami makan, isteri pun dapat. Dua, kalau suami buat pakaian, isteri pun dapat pakaian dia. Jadi kita beli baju kat supermarket, beli kain kat isteri sama. Jangan duk tunjuk abang beli 4 baju abang. Charles Jordan, Angelina Jolie, semuanya dia beli belakang. Untuk saya ada abang. Untuk kamu nak buat apa? Ya Allah, nyebuk kamu ni. Salah dah suami ni. Beli untuk dia juga. Yang ketiga, kalau kamu memukul, jangan dipukul di kepala. Tampar tak boleh, tumbuk, lebam, pukul, berdarah, hentak kepala, tonyoh kepala pun tak boleh. Abang-abang tak boleh duk tonyoh kepala isteri ni, duk tunjai. Aku dah cakap hang tu bodoh, ngek 40 kali bodoh hamba Allah lah. Dan yang keempat, jangan dikatakan kepada isteri dia wala tuqbihu. Jangan dikatakan dia buruk, jelek, hodoh. Seorang suami tak boleh kata kat isteri dia bodoh, hodoh, tak padan muka macam tu. Tak, macam mana aku boleh menikah dengan kamu, silap tu.
muka pun jerawat banyak, hidung pun kembang. Jangan duk cakap macam tu kat isteri. Nah, dah lah gemuk, pendek pula, duk marah kata macam tu kat isteri. Kamu ingat kamu lawa kan? Dah lah gelap. Jangan cakap macam tu. Nabi tak bagi. Nombor satu, Nabi kata bila makan, isteri pun dapat makanan. Bila kita dapat pakaian, isteri pun dapat pakaian. Jangan dipukul di bahagian kepala dia. Sebab tu kehormatan dia. Di situ ada otak, di situ ada mata, di situ ada hidung, di situ ada telinga, situ ada gigi, situ ada bibir. Segala benda hak penting semua ada di kepala. Kita pergi goncang kepala dia pula, buatnya fuse terbakar. Kita pergi tumbuk gigi dia, 4 gigi patah. Macam mana dia nak berhadapan dengan kawan dia? Sebaik ada emas. Tak ada emas je nak buat. Nak gelak pun tak boleh. Lebam mata ni. Sampai bila nak kata kat orang jatuh bilik air? Nabi tak bagi. Dan yang ketiga, yang keempatnya, Nabi kata jangan kutuk isteri dengan perkataan jelek. Baik, Rohaida Muhammad tanya, Ustaz, kalau suami pukul isteri, isteri lawan balik mempertahankan diri boleh tak? Buat. Kalau rasa berani buat. Nah, dia kepok kita, dia kederat kuat. Jenis Aisyah dadah lagi kuat kederat. Nah, hak tak Aisyah dadah ni tak berkuat. Hak kuat ni Aisyah dadah ni. Dia akan sedar apa? Dia lekilah tengkok kita, terduduk kita 4 bulan pakai pendekat leher. Nak mayar pun susah. Agak-agak dia pukul kita tak betul, pergi report polis, minta tolong. Comel. Baik, tetapi ada lagi perempuan yang harus dihadapi dengan cara yang lebih kasar. Dah 10 bulan tidur tak jalan, Ustaz. Saya dah berasing tempat tidur, tak jalan-jalan, Ustaz. Apa nak buat? Dan pukullah mereka. Tentu saja cara yang ketiga ini hanya dilakukan kepada perempuan yang sudah memang patut dipukul. Ni pilihan terakhir, last sekali. Bukan awal-awal marah pukul dah, baru 2 minggu menikah, oi naik tangan dah, tak kena. Dah lah isteri dia tu putih, melekat 5 jari di pipi. Balik mengadu kat pak dia. Pak dia kata, aku pun tak nak sepak kamu. Mak kata sampai hati, mak bagi elok pada dia, tapi dia buat tak elok pada mak anak mak. Baru 2 minggu menikah, baru 2 bulan menikah, melekat tapak kaki dah. Kenapa dia terajang kamu? Saya geram dekat dia, mak, dia lambat bangun tidur, saya ambil kayu mok, saya belakang dia terus bantai sampai patah kayu mok. Habis tu dia marah saya, dia flying kick saya, mak. Itu yang melekat kat belakang, elok lah, patah kayu mok. Yang ni saya jumpa seorang, suami dia menikah lain. Bila isteri dia tahu, dia belas dengan kayu mok tu, patah, menggeliat lelaki dia. Yang kau nikah lain buat apa? Kan dapat gemuk. Ada pula yang menikah lain, dia kata, Ustaz, dekat rumah dia, kan rumah style dulu-dulu ni kan, antara dapur dengan tempat makan tu kan ada macam mini huruf U bulat tu. Habuan nak letak macam kita kat restoran tu lah, buat bancu ayak tak kat situ, sekali waiter pergi hantar lah. Jadi rumah style lama macam tu, kita pun style restoran juga. Masa tu isteri dia tengah masak,
duk potong bawang apa semua. Bila dia kata abang dah menikah lain, isteri mengamuk nak tikau dia, dia lompat ke lubang tu lepas. Lepas lari dia tu, takut isteri hambatkan pedang. Dah aman sikit dia balik, dia cuba nak lompat balik, tak lepas. Jadi bila dah takut ni, apa mau lepas tak ni? Aduh, jenis dia macam-macam ni jenis ganas punya isteri ni. Ada jenis tak makan saman dia, hang tidur lagi bagus, tak ada siapa nak kacau aku. Hang tak mau tidur dengan aku lagi bagus, tak adalah rambut aku basah pergi kerja. Tak jalan ustaz. Ni hak ganas ni. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Tentu saja cara ketiga ini hanya dilakukan kepada yang layak dipukul. Kalau isteri kita lemah lembut gemalai nak pukul siapa? Dia tak salah apa. Yang boleh dipukul ni apa? Baca tu. Ada kaum perempuan yang terpelajar, yang mengukur seluruh perempuan dengan dirinya sendiri, menyanggah keras adanya kebolehan seperti ini terhadap kaum ibu yang lemah. Maka ayat ni bagi setengah orang perempuan, women rights, human right. Dia kata apa ni, Islam membenarkan pukul isteri, mana boleh macam ini. Dia mula buat union, mulalah buat grup WhatsApp, cari untuk hentam Al-Quran, hentam Islam. Dia agaknya tak sedar bahawa memang ada perempuan yang memang pukul sahaja yang dapat memperbaiki kedudukan dia. Dia tak tahu ke ada perempuan yang jenis pukul baru sedar diri. Tak percaya cuba tengok drama pukul 7. Ada dah hak jenis jahat sungguh. Jenis jahat, mulut jahat, perangai jahat, macam-macam lah. Kita tak tengok drama ni pun kita sembahyang. Jenis mulut jahat tu, nama Liza Abdullah apa kan? Pompang dah lah jahat perangai dengan laki jahat, dengan menantu nak pergi bercerai. Jumpa bomo pula minta bagi bercerai anak dengan menantu. Okey, buat jahat pada menantu, buat jahat pada laki, laki jadi bodoh, tak makan saman, mulut. Ui, jahatnya perempuan ni. Kalau zaman dulu siput Sarawak, kalau berlakon tu tak pun Normadiah, jenis jahat. Mai tahun 70-an Syarifah Aminah pula, jahat sungguh lah. Hujung 70-an Rokiah SPE. Tentu ingat tak Rokiah SPE nak jadi bomo bidan bagi gugur orang beranak. Siapa hak mengandung tanpa nikah, dia pergi gugur, pergi cocok dengan lidi. Nama dia Rokiah SPE. Suara dia garau-garau ya. Bila hati dah retak jadi bidan kampung, gaduh dengan Rubiah Superman. Ni jenis jahat ni. Depa tu berlakon lah, bukan depa tu jahat. Berlakon, tapi cara berlakon tu kita boleh ingat ada perempuan hak ni jahat macam itu, yang busuk hati macam itu. Nak handle dia orang ni macam mana? Suami nak settle masalah ni macam mana ni? Bayangkan kalau kita jadi suami dia. Maka memang ada perempuan yang ingin hendak menginjak kepala suami dia bagi betih nak bah, menyeksa laki dia, tak hormat pada laki dia, tapi nak masuk syurga. Nah, sampai laki ni aduh dengan cepatnya berubat, tak ada jantung lah ni, berlubang jantung. Bukan kita berlubang, lemah tu kan. Kencing manis tak pernah turun. Tengok isteri dia terus naik darah tinggi. Nampak ni jenis menghina, mencarut, memaki, ribut, malah membuat malu dengan jiran. Habis dituduhnya jiran jahat.
Jiran tak tahu menahu apa pun. Dia tuduh jiran tu, dia tuduh jiran ni. Jiran ni kalau lalu depan rumah dia, pusing ke jauh. Kalau boleh tak nak terserempak. Bukan setakat jiran tak suka dengan bini dia, dengan dia pun jiran tak suka, sebab nanti jiran dia dituduh ngorak laki dia. Maka dengan sebab itu jadi susah laki dia tadi ni. Di dalam kitab-kitab fiqih, para ulama memberi juga petunjuk cara memukul. Pertama, jangan dipukul di muka. Dua, jangan pada bahagian badannya yang merosak. Pinggang dia tak boleh, dada dia tak boleh. Yang boleh nampak rosak tak boleh. Macam mana memukul anak, tak boleh sampai rosak. Sebagai juga keizinan yang diberikan Tuhan kepada suami beristeri sampai 4 dengan syarat adil, maka di hujung ayat dianjurkan lebih baik isteri seorang sahaja supaya aman daripada tanggungjawab yang berat. Sikit dia kata, memang Islam membenarkan menikah sampai 4, tapi seorang tu lebih adil. Kamu boleh berlaku adil. Pasal 4 ni, 2 ni, 3 ni tanggungjawab berat. Ada orang yang isteri dia dua anak dia sekolah yang sama. Seorang lahir bulan 2, seorang lahir bulan 5. Cikgu penin, pak sama. Pasal apa? Duduk sekolah kelas sekali. Rupanya 2 mak. Mak dia beranak hak ni, mak nombor 2 beranak yang ni. Sak lari rumah nombor 1, sak lari rumah nombor 2, duduk basuh lampin. Mana nak kerja, mana nak buat kebun, mana nak buat rumah. Hak ni demam, hak nu pula campak. Sehari hak nombor 1 pula telefon, anak ni kena COVID. Hak nombor 2 pula telefon, anak kena buat swab test. Lama-lama dia pun tidur tengah jalan. Letih. Tengok ada orang sebut sampah, cleaner, mengurat cleaner pula, jadi pula dengan makcik cleaner tu pula. Tak padan dengan letih tu. Sebab tu dalam Quran kata, kalau kamu tak mampu, takut tak boleh berlaku adil, memadailah dengan seorang saja. Bukan boleh kata boleh menikah 2, 3, 4. Dah Allah kata kalau takut berlaku, tak boleh berlaku adil, seorang sudahlah. Kalau dia sakit, dia seorang lah kamu jaga. Anak dia 4 orang lah. Mak mertua seorang je, pak mertua pun seorang. Mai bini sampai 3. Aduh, pak mertua 3, mak mertua 3. Jenis pak mertua pula menikah 2, 5 mak mertua. Penin kepala. Adik ipar yang nu nak duit, adik ipar ni nak masuk universiti. Mak pula telefon, dapur nu pula lah sempit lah, minta duit top up buat dapur. Adik ipar pula kata, nu abang nak beli maybe nak masuk universiti senang. Sebab tu Islam kata boleh kalau kamu mampu. Sebab tu kalau kaya menikahlah. Duit 100 juta menikahlah. Tak dapat janda, anak dara ramai lagi. Yang dua hamba janda tu siapa? Tak pernah faham, tak faham sudah. Pergi menikah ni, nikah anak dara 4, bantu semua. Tak pun cari janda. Hak nombor 2, 3, 4 janda, anak 8, anak 5, hak miskin. Bantu mereka. Dah duit banyak. Kereta saja 1.1 juta. Ada orang pakai jam 1.1 juta jam dia saja. Masa sama agak pukul 10. Jam tu buh berlian. Loh. Okey, banyak duit. Kalau banyak duit, pergi nikah banyak. Seorang satu dapat kereta, banglo sebiji, driver seorang, pembantu rumah seorang. Tak apa.
Sebulan seorang dapat 50,000. Dia mau seronok perempuan tu. Abang nak nikah lain tapi sebulan 50,000. Ni sebulan RM50 pun susah. Gatai nak nikah lain ni. Maka kata dia, begitulah di dalam bab memukul. Memukul ni bukan boleh pukul sewenang-wenang. Macam mana menikah dua sewenang-wenang. Jangan ingat bila Allah mengharuskan menikah dua, kita pun sibuk nak menikah dua. Dengar tu Ustaz Ahmad. Contoh, bukan Ustaz Ahmad nak nikah dua. Bukan. Saya bagi contoh. Bila ada keharusan menikah dua, bukan maknanya boleh kita nak nikah dua sewenang-wenang. Tak. Ada syarat. Begitulah juga bila Allah kata boleh dipukul, bukan sewenang-wenangnya boleh dipukul. Ada syaratnya. Menurut riwayat, asal mula ayat mengizinkan memukul ini berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi' bin Amir, berselisih dengan istrinya Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Yang tu kita sambung ke. Tiah tak larat. Nah. Tuan-tuan tak apa duk nganga. Nganga gelak, nganga gelak, nganga gelak. Saya lah penat cakap banyak ni. Baik, cukup sekadar itu. Kita jumpa lagi insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.